آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian, wayassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadilah kami ini, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami serta orang-orang yang meminta kami berdoa kepadanya, juga muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau hebahkan, kurniakan kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkan kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu. Baik, surah Al-Asri. Surah Asri ni masa tua. Salah satu terjemahan ialah masa tua kita. Dan kita dah bincang juga Al-Asri pada huruf, 3 huruf itu Ain, Sad, Ra. Ain, Sad, Ra. Ain ialah sesuatu yang penting yang kita suka. Ain ialah mahabbah. Mahabbah, kasih sayang. Kita suka kepada akhirat, kita suka kepada Allah, kita suka kepada sahabat-sahabat kita, kita guna ain. Alaikumussalam, welcome. Sad ialah huruf sesuatu amalan yang berat, susah, tapi kena tahan, kena takwa. Kita suka kepada semayang, tapi semayang susah, sebab semayang bermula dengan huruf sad. Salah. Puasa kita suka, tapi nak puasa susah. Subuh kita suka sebab semayang subuh ni pahala besar, tapi dia huruf sad, payah, kena sabar, kena tahan, kena takwa. Huruf Ra
Hurrah ialah huruf getaran, menunjukkan sesuatu benda itu tidak berlaku sekali. Kita sebut dia berulang, kan. Maka sesuatu benda yang payah itu sekiranya diulang-ulangkan, maka kita akan berjaya. Contohnya, kita belajar Quran payah nak faham, belajar bahasa Arab payah nak faham, kita ulang-ulangkan, lama-lama dia jadi faham. Itu asri, maknanya 3 huruf yang Allah guna di sini adalah huruf satunya makna masa tua ataupun masa seluruhnya. Jadi masa ini perlu ada sikap pada diri kita, sikap ingin, nak, dan sikap tahan, lasak, sabar, dan sikap buat berterusan. Maka itulah sikap yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia tidak suka. Manusia suka orang kata senang, manusia tak suka buat banyak kali, manusia tak pentingkan orang lain, maka manusia itu rugi. Maka kita kembali kepada ayat nombor 2 tu, innal insana. Ayat nombor 2 ni asalnya pendek je, ditambah inna dengan la pada lafi tu. Kalau kita buang dulu sebelum kita masuk ni, dia jadi al-insanu fi khusri, asal gitu. Al-insanu fi khusri, ayat simple sentence. Kemudian kerana kepentingan bahawa manusia ni walaupun sifat asalnya rugi, dia boleh membuat sesuatu keuntungan. Ataupun kalau manusia itu berada dalam suasana tidak suka kepada kebaikan, tidak tahan dengan sah itu dalam kerja-kerja dan tidak ulang, dia dalam keadaan rugi. Maka Allah datangkan dengan inna makna sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, la pada fi itu juga makna sungguh-sungguh, 2 sungguh-sungguh di sini. Asalnya al-insanu fi khusrin, manusia dalam kerugian, pada ayat biasa. Jadi untuk kuatkan bahawa manusia ni dia rugi sungguh-sungguh dunia akhirat kalau dia tak buat kerja-kerja yang akan disebut nanti. Jadi ditambahkan inna untuk meyakinkan kita. Ditambahkan la pada fi, maka 2 penambahan ini tidak syak lagi lah. Manusia itu benar-benar akan rugi, khusrin, akan rugi kalau dia tidak. Pertama, illal ladzina amanu. Hak tak ruginya kalau tidak beriman, dia rugi. Dia kena beriman. Illal ladzina amanu, maknanya kecuali orang itu ataupun mereka itu beriman, baru dia tak rugi. Wa amilus salihat, beriman saja tak cukup, dia serta dengan amal soleh. 2 amal soleh, maknanya iman dan amal soleh ni untuk diri mereka tak cukup juga. Dia kena watawasau bil haqqi, dia kena mengajak orang lain dengan al-haqqi. Kena ajak. Maknanya kita ni kalau jaga diri saja tak cukup, kena jaga anak, kena jaga isteri, kena jaga orang-orang di bawah kita, kena jaga masyarakat. Al-haqqi. Watawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan sabar. Baik, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ni pendek je, kita kena faham betul-betul. Dalam ayat terakhir ni, kita tengok 2 kalimah. Tengok ujung dulu. Bil haqqi bis sabri. Apa beza bil haqqi bis sabri? Al haqqi tentang pegangan ilmu, i'tiqad, itu haqqi. Dia lebih kepada alat untuk kita nak buat amal, pegangan untuk kita berjuang, dan segala benda-benda yang berbentuk ilmu dia panggil al-haqqi. Jadi al-haqqi ni sini
bil Quran. Bil haqqi bil Quran. Dalam tafsir Qutubi, Ibnu Katsir disebut bil Quran. Al-haqqi itu gelaran kepada Al-Quran. Ada kata bil haqqi bil Islam, sebab Islam itu hak. Ada mengatakan bahawa bil haqqi itu bil Rasul, dengan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya al-haqqi dari sudut pegangan, kita pegang dengan Quran, pegang dengan Islam, pegang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisabri, sabar itu dalam apa? Sabar dalam melaksanakan amalan yang hak itu. Gitu. Sabar dalam sembahyang, sabar dalam puasa, sabar dalam tahan marah, sabar dalam bermaaf-maafan, sabar dalam infak. Kita infak ni payah, kita sabarlah. Sabar dari sudut amalan, as-sabri fil amal, bil haqqi fil Quran. Hak pada Quran. Quran ni dia lebih kepada ilmu. Satu ilmu, dia memberi ilmu pada kita, Quran. Yang kedua, Quran beri penyembuhan. Kita dah belajar itu. Quran dia beri hidayah. Quran dia beri rahmat. Empat kan? Apa dia? Ilmu, syifa, hidayah, rahmat. Dan rahmat ini kepada orang mukmin saja. Jadi kita kalau kita kata bil haqqi, sebelum kita berpesan-pesan dengan haqqi, kita kena kuat dulu dengan haqqi, dengan Quran tu, baru kita ajar orang lain. Bersabri, sabar dalam ibadat. Sebelum kita ajar orang untuk sabar dalam ibadat, kita kena sabar untuk diri kita dulu. Gitu. Itu maknanya kata tuan bil haqqi, mana dengan Quran, dengan pegangan. Bersabri dengan amalan. Maknanya betul lah. Maknanya illal ladina amanu, itu bil haqqilah, kena beriman dengan Quran, kena faham Quran. Wa amilus salihat, as-sabri. Amal soleh itu kena sabar. Gitu. Ini lengkaplah. Maknanya tidak akan kita dapat laksanakan hak kalau tidak sabar. Kita tidak akan melaksanakan amal soleh kalau tidak sabar. Kita tidak akan beriman dengan apa yang diperintah Allah kalau kita tidak memahami al-haqqi Quran. Gitu. Satu lagi, itu perkataan bil haqqi bis sabri. Dalam ayat ini satu kalimah penting ialah tawasau. Tawasau ada dua kali tu. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tawasau daripada perkataan wasiat. 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 Kalau wasiat, kita royak orang, kita beri wasiat kepada orang lain terima wasiat kita. Tapi tawasau ini, kita tegur orang, kita wasiat pada orang lain kena jaga kita juga, sama-sama jaga. Dua pihak. Mana dalam masyarakat kena sama-sama ingat mengingati. Dan tawasau ini kita tak boleh rasa kita baik, orang lain tak baik. Kita nak sama-sama baik. Tak baik kita, orang lain tegur. Tak baik orang lain, kita tegur. Kita tak nak, orang kata jemaah kita ni masing-masing buat diri. Jemaah kita ni kena sama naik, sama sempurna. Gitu. Itu perkataan tawasau, kerjasama. Maknanya kerjasama dalam hak, dalam mencari ilmu, dalam mencari kebaikan, dalam i'tiqad, dan sabar dalam amalan. Lengkaplah. Perkataan lain yang ada dalam ini ialah as-salihat. Salihat ni yang soleh. Yang soleh ni yang ada pahala. Soleh-soleh ni ada pahala. Amal kita kalau soleh, otomatik ada pahala. Kalau tidak soleh, tak ada pahala.
maka amal kita wajib kena soleh. Dan amal soleh itu ada 4 syarat. Yang pertama, kena ilmu. Yang kedua, kena mula dengan niat setiap amal. Dan yang ketiga, kena ikhlas. Yang keempat, kena istiqamah. 4 itu di bawah tajuk La ilaha illallah, ikhlas, Muhammadur Rasulullah, ittiba', ikut. Ikhlas dan ikut Nabi. Itu amal salih. Jadi kita kata ikhlas ikut Nabi itu 2 kan. Jadi nak faham ikhlas ikut Nabi itu mungkin rumit sikit. Jadi saya dapat daripada tafsir-tafsir lain, dia kata ada 4, iaitu ikhlas itu kena ada ilmu dulu. Lepas tu kena mula dengan niat, baru datang ikhlas. Kemudian yang keempat, kena istiqamah, tak boleh buat sekali-sekala. Itulah sebahagian yang besar yang saya nampak dalam surah Al-Asri. Simpulan, maknanya ayat pertama, simpulan ni, ayat pertama Allah bersumpah, maknanya uqsimu bil asri, aku bersumpah dengan waktu asar, waktu tua kamu, bahawa sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Maknanya manusia secara umumnya dalam rugi. Yang tak ruginya ialah illal ladina amanu wa amilus salihati. Satu lagi translation ataupun tafsir yang menarik yang dikatakan manusia rugi masa tua. Rugi masa tua ni kalau dia tidak beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan hak, dengan sabar masa muda. Masa muda ni, masa umur kita sekarang mungkin sampai umur 80. Ada yang 80 ni. Kalau lepas pada 80 ni, walaupun dia kurang amal, dia tak rugi. Sekiranya masa muda dia, masa sihat dia buat beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan hak, berpesan-pesan dengan kesabaran dalam amalan. Semasa dia sihat, dia muda, dia buat gini, tiba-tiba dia tua sakit, pahala yang dia buat masa muda itu diteruskan walaupun dia tak buat masa tua. Apa dah? Ini benda macam dalam ayat ni dia ada tafsir khusus dalam Qurtubi. Qurtubi menyebut begitu. Maknanya orang yang buat amal masa muda dengan sempurna, muda ni mungkinlah 60 ke bawah lah kita kata, ataupun 70 ke bawah. Kalau mengikut riwayat mengatakan maknanya 80 ke bawah. 80 ke bawah ni dia buat amal comel. Sampai 80 ke atas itu, walaupun dia tak buat amal, tetap pahala dia akan diteruskan oleh Allah. Maka minta panjang umur supaya sampai 80 ke atas free. Bukan tak nak mari, dia tak boleh mari. Kalau boleh mari, kena mari juga. Kalau tak boleh mari pun pahala dia tetap berterusan seperti mana pada masa muda dia. Pada masa muda. Ini satu pandangan lain yang saya jumpa dalam tafsir Qurtubi dan juga Baghawi yang saya tengok tadi. Boleh itu je lah. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa bersemangat. Kemudian surah At-Takasur, masuk duha dah. Kita berhenti setakat duha. Isra'. Masuk lagi dah. At-Takasur. Surah At-Takasur. Takasur daripada perkataan kasir. Daripada perkataan kasir. Kasir ni banyak. Kalau takasur apa nama, mencari, mengumpul dunia tanpa ingat kepada Allah, juga disebut at-takasur. At-takasur maknanya
Takasur ni mengumpul harta dengan banyak, saya panggil, yang menyebabkan dia lalai. Itu dipanggil takasur. Mengumpul harta yang banyak di dunia tak apa, tapi lalai itulah yang ditegah, sehinggalah dia mati dalam keadaan begitu. Takasur daripada ada banyak perkataan yang kita dah lalui. Kausar dalam surah Kausar, inna a'tainakal kausar. Kausar daripada kasir juga. Ni takasur ni macam dia berlomba-lomba sampai dia lupa Allah dalam mengumpul harta. Oleh sebab itu dalam ayat pertama itu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Kita ambil satu ayat dulu lah, dua ayat ke depan tu. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, kami belajar surah At-Takasur. Semoga Allah rahmati kita. Alhaakum At-Takasur. Kalau kita baca ayat pertama tu, Alhaakum At-Takasur. Ada 3 kalimah dalam ayat pertama tu. Pertama alha, yang kedua kum, yang ketiga at-takasur. Yang menjadi perkara utama yang ditakuti oleh Allah berlaku pada kita ialah at-takasuru. Baris depan tu, at-takasuru. At-takasuru. At-takasuru tu baris depan, kita boleh letak di belakang, kita boleh letak di depan. Kita boleh kata gini, kalau kita nak buat ayat lah, kita kata at-takasuru alhaakum. At-takasuru alhaakum. Terjemah macam mana? Berlomba-lomba memperbanyakkan harta itu melalaikan kamu. Jadi alhaakum tu melalaikan kamu. Jadi Allah tak mula dengan takasur, Allah mula dengan alhaakum, melalaikan. Maknanya isu di sini, isu bukan banyak harta, banyak rupa harta tu. Isunya melalaikan kamu. Alha daripada perkataan lahwun. Lahwun wala'ibun. Dunia ini seronok, menyeronokkan kamu oleh membanyak harta sehingga kamu lupa. Itulah yang ditegah oleh Allah. Sebab itu Allah mula dengan perbuatan alhaakum, melalaikan kamu oleh memperbanyakkan harta. Kalau tidak melalai tak apa. Kalau kita cari harta banyak tapi bila semayang kita semayang, bila kita tak tipu orang, itu takasur, gitu tak apa. Itu yang tidak dilarang. Tapi bila melalaikan semayang, bila melalaikan kewajipan, kita tipu orang, itu yang melalaikan, itu ditegah, dilarang. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Makna hatta ni dia seolah-olah sambung lagi dengan ayat pertama. Sampai bila melalaikan kamu? Hatta sehingga zurtum al-maqabir. Zurtum ni panggil ziarah. Zurtum, kamu telah ziarah. Al-maqabir, makbarah. Makbarah ni kubur, maqabir kubur-kubur. Macam mana kita nak faham? Sehingga kamu ziarah kubur-kubur. Ada 2 pandangan sekurang-kurangnya dalam ziarah kubur ni. Ziarah ni hatta zurtum al-maqabir, yang paling jelas ialah sehingga kamu dibawa ke kubur. Ziarah kubur ni maknanya kamu mati, ya. Maknanya sehingga kamu mati. Ini yang melarakan. Mungkin di pekat awal kita cari rezeki, kemudian tua pencen, kita berhenti cari rezeki. Jangan sampai mati cari rezeki. Sebab kita nak cari pahala daripada Allah pula di akhir-akhir umur, kan, gitu.
Makna zutum dengan makna mutum. Mutum, kamu mati dan dibawa ke kubur. Ada ulama mengatakan bahawa hatta zurtumul maqabir ini sehingga kamu ziarah kubur. Maknanya cara kita nak tidak lalai oleh mencari harta, kita kena pergi ziarah kubur. Ada pandangan gitu. Sentiasa ziarah kubur, kan? Bila mati kita ikut jenazah di kubur. Untuk apa? Untuk ingatkan kepada diri kita bahawa kita akan mari sini, kita akan masuk kubur seperti mereka yang telah dimatikan oleh Allah SWT. Makna zutum ni kita mati sendiri ataupun kita tak mati lagi, kita pergi tengok orang mati. Makna zutum, dua makna lah, kan? Jadi untuk kita nak insaf, sedap, pergilah tengok kubur. Tapi biasanya kita jarang pergi kubur dengan sibuk kita sekarang. Orang mati, kita semayang-semayang, AJK je lah. Orang yang terlibat pergi kubur, kita tak ikut. Yang sebaik-baiknya kita ikut kubur, tengok dalam kubur, inilah tempatku yang akan dibawa. Maka menyebabkan kita sedar, sibuk kita dengan mencari harta itu, kita cuba bagi-bagikan masa untuk tidak lalai. Itu maksud ayat 1 hingga 2. Gitulah lebih kurang secara umum, kan. Adapun ayat 3 sampai 8 ni ada cerita-cerita berkaitan dengan bila kita akan terasa. InsyaAllah kita akan sambung nanti di pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Jadi kita pegang dulu dalam ayat ayat 1 dan 2, iaitu kita tidak di kesimpulan ni, kita at-takasur. Tajuk kita at-takasur, berlomba-lomba mencari harta dengan banyaknya sehingga melalaikan. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita kena selalu menziarahi kubur dan menginsafi bahawa kita akan ke sana juga. Satu cara untuk selesai masalah itu. Yang kedua, kita kena macam mana kita nak faham zultum al-maqabir, bila mati tak boleh nak insaf dah, kan? Sehingga kamu mati, macam mana? Maknanya kalau kita tengok ayat berikut tu, Allah pentingkan ilmu yaqin tu. Ayat 5, nantilah kita bincang nanti. Ayat 5, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ilmal yaqin belum mati. Ayat 7, ainal yaqin, setelah mati. Maknanya untuk kita faham mati, sebelum kita mati kita kena belajar bab mati juga. Kena belajar bab mati, bab macam mana hidup di alam kubur, bab macam mana kita dibangkit daripada kubur, bab macam mana kita berada di padang mahsyar, bab macam mana ketika kita dihisab. Jadi bila kita belajar benda-benda begini, menyebabkan kita pandai bagi masa untuk cari harta dan juga untuk taat pada, untuk beribadat kepada Allah. Maknanya dua lah. Zultum ni maknanya kita sebelum pergi ke kubur lah. Hatta zultum maknanya sebelum kita pergi kubur, kita kenal sifat-sifat orang-orang mati yang baik, sifat-sifat orang yang selamat daripada itu. Kena belajar ilmu lah. Dan dalam Quran ni, muslimin muslimat cukup ilmu. Kalau kita tadabbur semua, cukup menceritakan bagaimana orang-orang yang selamat, bagaimana sifat orang-orang yang tak selamat. Satu ingat amalan yang tuan-tuan boleh amal dalam surah Furqan. Surah Furqan ayat 61 sampai akhir tu, kalau boleh
kita baca tiap-tiap hari. Dia mengingatkan kepada kita sifat-sifat orang yang selamat, amalan-amalan yang kita boleh amal dalam sepanjang hidup kita. Surah Furqan ayat 61 saya ingat. Hak tu kalau boleh kita buat fikir kepada kita. Tabarakalladzi ja'ala fis sama' burujan. Sampai akhir. Dan ayat juga yang kita dah sebut hari itu surah Al-Imran 10 ayat terakhir. Kalau surah Furqan ni berapa ayat? 61 sampai berapa? Yang ni juga untuk kita tidak rugi dalam hidup kita macam tadi. Surat berapa Furqan? Ya? Okey, ayat 60 tu tabarakalladzi sampai 77. Banyak jugalah. Tapi kalau boleh ingatkan ayat ni lagi baiklah. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'. Ada orang ambil ayat 63 tu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ni ibadur rahman, kira hamba-hamba Allah yang Allah terima. Akhlak dia, sifat dia disebut daripada ayat 63 sampai 77 ini, dan merupakan jaminan keselamatan dia di dunia dan akhirat. Itu boleh dijadikan kalau kita cari harta, kepuas harta pun, kita kena ingat pada nilai-nilai ini supaya kita terselamat. Itu sajalah. Untuk nanti insya-Allah pertemuan yang akan datang kita sambung at-takasur itu di ayat-ayat yang baki lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.